Okey, seterusnya kita lihat tajuk 4.1.2 menyenaraikan entiti dan atribut berdasarkan situasi dalam sesuatu masalah. Okey, jadi untuk bab pangkalan data dan SQL ini, perkara yang penting dalam tajuk ini adalah entiti, hubungan dan atribut. Okey, jadi kita lihat dulu tajuk entiti. Apakah maksud entiti? Okey, entiti adalah sesuatu yang mempunyai data untuk disimpan. Menyimpan data. Entiti adalah untuk menyimpan data. Okey, entiti biasanya dilabelkan dengan kata nama. Okey, entiti dilabelkan dengan kata nama. Okey, simbol bagi entiti ialah segi empat dengan nama entiti di tengah-tengahnya. Okey, ini adalah cara untuk menulis entiti. Okey, nama entiti ditulis dengan kata nama di tengah-tengah dalam bentuk segi empat. Okey, dalam bentuk segi empat. Contohnya kalau entiti tersebut kereta. Okey, contohnya kereta. Jadi kereta ditulis dalam segi empat, tepat. Segi empat lah. Bentuk segi empat. Okey, hubungan. Okey, kita tengok pula hubungan. Hubungan ialah perkataan yang wujud antara dua entiti. Okey, hubungan ialah perkara yang wujud antara dua entiti. Okey, hubungan biasanya dilabelkan menggunakan kata kerja. Okey, hubungan biasanya dilabelkan menggunakan kata kerja. Kalau entiti tadi menggunakan kata nama. Okey, simbol bagi hubungan ialah rhombus. Okey, ni segi empat. Segi ini kalau dalam syaratan alif kita panggil diamond. Kalau masih ingatlah dalam bab 3 tajuk algoritma bentuk ni kita panggil diamond. Jadi untuk tajuk bab 4 ni, okey, kita guna simbol ini untuk menunjukkan hubungan di antara entiti dan atribut. Kita panggil rhombus. Okey, seterusnya, apakah atribut? Okey, atribut adalah ciri atau sifat sesuatu entiti. Okey, setiap entiti terdiri daripada beberapa atribut. Jadi setiap entiti itu dia terdiri daripada ada lebih pada satu lah atribut. Boleh terdiri daripada beberapa atribut. Beberapa sifat untuk entiti. Okey, atribut diwakili oleh simbol elips. Simbol elips. Kalau dalam algoritma kita panggil ini adalah simbol untuk mula dan tamat. Tapi kalau dalam kod arahan ni kita panggil ini adalah simbol elips untuk menunjukkan atribut. Okey, menyenaraikan entiti dan atribut berdasarkan situasi dalam suatu masalah. Okey, situasi, diberi situasi, pelajar membuat pinjaman buku di perpustakaan. Okey, jadi entiti yang terlibat adalah pelajar dan buku. Okey, kena ingat untuk entiti tu dia ditulis dalam kata nama. Jadi, okey, untuk situasi ini, okey, entitinya adalah pelajar dan buku. Okey, apakah hubungan? Telah dijelaskan dalam situasi ini membuat pinjaman. Jadi, hubungan antara pelajar dan buku adalah pinjam. Okey, jadi ini adalah grafik untuk menunjukkan hubungan di antara entiti dan atribut. Okey, ini adalah entiti.
Okey, iaitu pelajar ditulis dalam segi 4, dalam bentuk segi 4. Okey, dan di sebelah kanan ini adalah entiti untuk buku. Okey, jadi hubungan akan dilukiskan di tengah-tengah. Okey, yang menunjukkan pinjam. Hubungan pinjam. Pelajar pinjam buku. Okey, atribut bagi pelajar. Okey, kita lihat apakah atribut bagi pelajar. Okey, atribut adalah ciri-ciri bagi entiti. Okey, kena ingat atribut adalah ciri-ciri bagi entiti. Jadi, atribut bagi pelajar ataupun ciri-ciri bagi pelajar yang mesti ada adalah ID pelajar, nama pelajar, jantina dan kelas. Okey, ini adalah antara atribut yang mesti ada. Okey, jadi cara kita nak tulis, kita nak lukis grafik untuk atribut ini adalah okey, entiti berada di tengah-tengah, iaitu kalau tengok pada situasi ini adalah pelajar. Okey, entiti pelajar ditulis dalam segi 4, dalam bentuk segi 4. Kemudian atribut bagi pelajar dilukis ataupun ditulis dalam bentuk elips. Elips ni menunjukkan atribut. Okey, jadi atribut bagi pelajar adalah ID pelajar, nama pelajar, jantina dan kelas. Okey, kemudian atribut bagi buku. Okey, atribut bagi buku pula. Okey, adalah ID buku. Okey, yang kedua, nama buku. Yang ketiga, tarikh pinjam. Dan yang keempat, ID pelajar. Okey, ID pelajar tu mesti ada sebab pelajar mana, menunjukkan pelajar mana yang telah meminjam buku ini. Okey. Okey, jadi entiti macam tadi juga, macam pelajar tadi juga. Okey, cuma bezanya ini adalah atribut bagi buku. Okey, so buku berada di dalam segi 4. Okey, kemudian atribut bagi buku okey berada dalam bentuk elips. Okey, ID buku, nama buku, tarikh pinjam dan ID pelajar. Okey. So, ini adalah situasi. Okey, pelajar membuat pinjaman buku di perpustakaan, entiti, pelajar dan buku. Hubungan adalah pinjam. So, pangkalan data yang kita akan bina adalah pinjaman. Okey, pelajar. Okey, pinjam buku. Okey, so ini adalah apa yang perlu ada. Ini adalah gambaran untuk pangkalan data bagi pinjaman. Okey, so buat gabungan pinjam antara entiti pelajar dan entiti buku serta atribut untuk pelajar dan atribut untuk buku. Okey, ini adalah contoh dalam tabel. Ini contoh dalam tabel. Okey, untuk tabel, okey kita akan baca. Okey, ID pelajar, ini kolom ID pelajar. Okey, kita tengok entiti dulu. Untuk entiti pelajar, okey, so ini adalah tabel pelajar lah. Okey, tabel pelajar yang terdiri daripada atribut ID pelajar yang merupakan IC. Okey, yang merupakan IC, nama pelajar, jantina pelajar dan kelas pelajar.
Okey, jadi terbahagi kepada 4 kolom. Okey, untuk entiti pelajar. Okey, jadi kolom ini adalah kalau yang ini, kolom ini kita panggil attribute. Tapi kalau untuk row ni, untuk baris, kita panggil record. Okey. Okey, untuk pinjaman, ini adalah pangkalan data pinjaman yang mana kita tunjukkan gabungan tadi di antara pelajar dan buku. Pangkalan data untuk pelajar pinjam buku. Okey, jadi kita tengok sini. Okey, untuk pelajar tadi ada 4 atribut, iaitu ID pelajar, nama pelajar, jantina dan kelas. Manakala untuk entiti buku, okey, terdapat 4 atribut juga, iaitu ID buku, nama buku, tarikh pinjam dan ID pelajar. Okey, so ini ID buku, maknanya kod lah bagi buku tersebut. Nama buku, tarikh pinjam dan ID pelajar. Pelajar mana yang pinjam buku tersebut? Buku ni lah. Okey. Okey, jadi bila kita lihat di sini kita ada dalam tabel ni akan ada maknanya satu atribut yang samalah untuk mengenal pasti. Untuk mengenal pasti pelajar mana yang telah pun meminjam buku ini. Okey.